Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bertemu lagi dalam vlog yang keempat. Jadi dalam video ni saya nak berkongsi tentang seorang tokoh atau personaliti yang sangat dihormati dan disenangi ramai di Amerika Syarikat, iaitu nama beliau ialah Fred McFeely Rogers ataupun lebih mesra dikenali sebagai Mr. Rogers sahaja. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 2003 ya, ketika usia beliau 75 tahun akibat penyakit kanser. Tetapi jasa beliau masih dikenang dan masih lagi disebut-sebut sehingga kini, terutamanya di Amerika Syarikat. Bagaimana saya mengenali Fred Rogers ni? Beberapa tahun lalu saya tengok ada satu video di Facebook. Dalam video tu Fred Rogers sedang membentangkan permohonan untuk mempertahankan dana bagi menampung satu projek siaran televisyen untuk orang awam. Jadi pembentangan tu dilakukan di hadapan Senate Committee on Commerce Subcommittee on Communications, kira macam jawatankuasa kewangan lah untuk bahagian komunikasi. Peristiwa itu berlaku pada 1 Mei 1969. Masa tu Fred Rogers adalah host kepada satu rancangan TV kanak-kanak bertajuk Mr. Rogers' Neighborhood. Jadi beliau ni nak mempertahankan dana berjumlah $20 juta bagi Perbadanan Penyiaran Awam yang ketika itu baru saja ditubuhkan, dan terdapat risiko yang $10 juta akan dipotong daripada dana tersebut. Dan pengerusi jawatankuasa Senate itu ketika itu, nama beliau ialah Senator John Pastor. Beliau ni tak kenal Fred Rogers. Jadi mula-mula tu beliau agak macam kasar lah dan kurang mesra dengan Mr. Rogers ni. Tapi setelah dalam tempoh 6 minit pembentangan oleh Fred Rogers, senator tu jadi cair. Dan dia jadi macam makin suka dengan Mr. Rogers. Okey, jadi apa yang Fred Rogers tu sampaikan sehingga berjaya menambat hati senator tersebut? Mr. Rogers disebut, antara yang disebut tentang fakta bahawa sebanyak $6,000 diperlukan untuk menghasilkan animasi yang tempoh dia kurang daripada 2 minit. Sedangkan animasi tu tak ada memberi contoh yang baik pun. Dan beliau juga menyuarakan kebimbangan dengan apa yang disuarakan kepada kanak-kanak di kaca TV, terutamanya yang melibatkan keganasan. Contohnya seperti perbuatan memukul untuk tujuan lawak. Jadi kata beliau, kehidupan kanak-kanak ni sebenarnya melibatkan perkara-perkara biasa je, seperti gunting rambut, hubungan dengan adik-beradik, pergi sekolah. Jadi ini yang beliau nak tonjolkan dalam rancangan TV ni. Dan beliau juga ingin mengajar kanak-kanak supaya menyayangi diri sendiri. Dan juga beliau risau tentang kesihatan mental kanak-kanak dan ingin mengajar kanak-kanak ni mengawal diri dan mengendalikan perasaan dengan baik. Jadi bila kita tengok video ni, memang kita boleh rasa keikhlasan Mr. Rogers tu. Jadi saya cadangkan tengoklah video tu. Nanti saya akan letak link dekat description. Jadi lepas dengar bicara Mr. Rogers ni yang lembut, macam penuh fakta, ada isi, senator ni dia jadi sangat tertarik tau. Daripada tadi macam tak nak layan je, hati dia tersentuh. Jadi dia terus luluskan dana tu sebanyak $20 juta on the dot. Jadi memang mencipta sejarah lah peristiwa tersebut. Dan menariknya, sebenarnya macam mana Mr. Rogers ni boleh terlibat dengan media ataupun dengan TV. Sebenarnya beliau ni asalnya tak suka pun dengan media ni. Maksudnya dia tak suka dengan konten yang dibawa dalam TV. Tapi sebab dasar tidak suka itulah beliau ni masuk ke lapangan dengan tujuan untuk mengubahnya ke arah yang lebih baik. Jadi rancangan TV beliau yang tajuk dia Mr. Rogers' Neighborhood ni menyentuh pelbagai perkara, termasuk isu-isu yang dianggap tabu ataupun sensitif ketika itu. Antara episod yang memberi kesan adalah tentang bagaimana beliau mengajar kanak-kanak ni menghadapi pengalaman kematian orang tersayang, macam mana nak mengendalikan perasaan, tentang penerimaan terhadap orang kurang upaya, tentang perkauman. Jadi masa tu Amerika Syarikat ni masih lagi dia belenggu isu perkauman, iaitu diskriminasi terhadap orang kulit hitam. Sebenarnya sampai sekarang pun kan. Contohnya masa saya buat video ni ada kes George Floyd, kematian beliau. Okey, itu cerita lain. Kita cerita lain. Jadi dalam episod tu Mr. Rogers dia jemput seorang polis berkulit hitam
mereka duduk sembang sama-sama, letakkan kaki dalam satu kolam yang sama. Jadi nampak simple tapi ni sangat signifikan sebenarnya. Kerana ketika itu masih terdapat pengasingan, iaitu segregation dipanggil, antara kulit hitam dan kulit putih. Jadi Mr. Rogers ni telah memecahkan isu sensitif tersebut di kaca TV dan ditonton oleh ramai kanak-kanak di seluruh Amerika Syarikat. Jadi bayangkan impak positif tersebut. Rancangan ni dia berlangsung selama 31 musim sehingga tahun 2001. Jadi lama memang lama rancangan ni. Dan pada tahun 2018, satu dokumentari bertajuk Won't You Be My Neighbor telah dihasilkan tentang beliau. Dia mendapat sambutan yang sangat baik dan telah mengembalikan nostalgia terhadap kanak-kanak yang kini yang dulu tengok masa kecil-kecil ni dah pun dewasa, serta dapat mengenalkan beliau kepada kanak-kanak generasi sekarang. Dan pada tahun berikutnya, tahun 2019, tahun lepas, satu filem tentang kisah hidup beliau pula dihasilkan bertajuk A Beautiful Day in the Neighborhood, di mana watak beliau dibawa oleh seorang lagi, another nice guy in the neighborhood, iaitu Tom Hanks, pelakon yang sangat terkenal, terutamanya melalui filem Forrest Gump. Jadi filem ni berdasarkan kisah benar tentang pengalaman yang dialami oleh seorang wartawan dalam proses menemu ramah Mr. Rogers. Wartawan ni sebenarnya macam seorang bad boy. Dia wartawan yang suka cari cerita negatif. Jadi orang di sekeliling Mr. Rogers ni suruh beliau supaya tolak lah untuk ditemu ramah. Jadi sebab dia orang bimbang, image Mr. Rogers ni akan jadi negatif. Tapi Mr. Rogers ni tidak menolak tau. Dan sepanjang proses temu ramah tersebut dijalankan, beliau ni telah berjaya sedikit demi sedikit menjadi semakin rapat dengan wartawan tersebut dan seterusnya memberikan kesan positif kepada kehidupan wartawan tu. Malah sehingga akhir hayat pun Mr. Rogers sehingga akhir hayat pun Mr. Rogers dan wartawan tu masih berhubungan baik. Jadi banyak pengajaran yang saya dapat daripada kisah hidup Mr. Rogers ni, walaupun beliau bukan Muslim, dan memang ramai lagi sebenarnya tokoh Muslim yang kita boleh jadikan contoh, tapi tidak salah kan untuk kita lihat contoh orang bukan Muslim. Kita boleh tengok cara beliau berdakwah, quote and quote. Berdakwah kan maksudnya mengajak orang kepada kebaikan kan, dan menegah orang buat jahat. Jadi Mr. Rogers ni sebenarnya dia ni seorang Christian minister tau. Macam ustaz Kristian ni. Dia pernah masuk seminary. Dia beraliran Presbyterian, iaitu salah satu cabangan Protestan kalau tak salah saya. Dan sebenarnya dekat Amerika Syarikat ni, terutamanya dalam bidang media, hiburan kan, orang beragama ni tak popular pun. Kira macam ala-ala alim sangat lah, bajet bagus lah kalau bahasa kita kan. Jadi mungkin macam di Malaysia jugalah. Tapi Mr. Rogers ni berjaya mengekalkan jati diri dia sebagai seorang Kristian yang mematuhi agama. Tapi dalam masa yang sama, beliau berjaya menambah hati orang ramai untuk berbuat baik. Jadi saya rasa ni sangat selari dengan konsep dakwah bilhal di dalam Islam, di mana kita tunjuk contoh yang baik untuk berdakwah. Dan jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Malah sehingga selepas mati. Jadi sebenarnya banyak konsep yang sebenarnya sama dengan Islam. Jadi kita sebagai Muslim patutnya kena buat lebih lagi. Kena lebih semangat lagi untuk buat benda yang sama. Maksudnya nak berdakwah dan memberi kebaikan kepada orang lain kan. Jadi itulah sedikit perkongsian tentang seorang yang bernama Fred Rogers. Links rujukan dan video-video yang saya guna dalam video ni ada di description. Saya sangat galakkanlah untuk para penonton tengok, terutamanya video testimoni yang dekat Senate tu. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasihlah kerana menonton. Jumpa lagi dalam video akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum.